Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terima kasih puan pengacara majlis yang berbahagia, yang terutama Jacobi, Duta Besar Belanda ke Malaysia, Tuan Han Ovings, Duta Khas Kerajaan Belanda mengenai urusan air antarabangsa. Yang bahagia, Datuk Seri Yang Senior Dr. Zaini Ujang, Ketua Siusaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Tuan Moderator dan para panelis dialog, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaan nikmatnya yang tidak terhingga, dan luas kurniaannya kepada kita semua. Kita diizinkan untuk bersama-sama dalam suatu program yang amat bermakna, iaitu Dialog Air Malaysia-Belanda kali keempat, bersempena dengan Malaysia International Water Convention 2021 atau MIWC 2021. Program ini turut disiar secara langsung menerusi International Green Tech and Eco Product Exhibition and Conference Malaysia atau IGEM 2021. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya selaku perasmi bagi majlis yang sangat bermakna ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, Al-Quranul Karim dalam surah Ar-Rum ayat 41 memperingatkan kita semua sebagaimana firman Allah Taala, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya, telah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, di mana timbulnya keadaan tersebut kerana Allah hendak merasa kepada manusia sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan semua mereka akan kembali yang insaf dan membetulkan kesilapan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pencemaran dan sabotaj terhadap alam sekitar yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia akhirnya akan terpalit kepada kehidupan manusia dan haiwan seluruhnya. Kesan yang dialami akan menyebabkan manusia menanggung keperitan dan kesengsaraan hidup yang tidak terperi. Tindakan ini tidak boleh dikompromi. Justru usaha membudayakan kesedaran, penggubalan dasar dan penguatkuasaan undang-undang mesti berjalan seiring agar kelestarian alam akan terus menjadi wacana utama dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Tuan-tuan dan puan-puan, penganjuran MIWC 2021 adalah platform terbaik untuk menonjolkan peranan Malaysia sebagai hub pengurusan perkhidmatan air di rantau ini. Penglibatan lebih 40 syarikat nasional dan antarabangsa serta lebih kurang 400 peserta dalam konvensyen ini adalah suatu pengiktirafan terhadap negara kita. Tahniah dan terima kasih. Tema dialog pada kali ini ialah Managing Water Pollution in Integrated Solution Approach, merupakan suatu tema yang sangat relevan serta selari dengan peranan KASA dalam melestarikan pengurusan sumber air dan alam sekitar. Saya optimis perkhidmatan air yang diurus secara bersepadu akan menghasilkan sistem yang cekap, efektif dan sistematik, terutama dalam menangani masalah pencemaran sumber air. Tidak nafikan, insiden pencemaran sumber air mendatangkan kesusahan kepada rakyat. Selain daripada itu, ia juga menyebabkan kerugian ekonomi dan lebih teruk lagi melibatkan maruah negara di mata dunia. Ia perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan kerjasama rentas antara pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pertubuhan-pertubuhan kerajaan, pemain industri, institusi profesional dan juga orang awam. Justru penganjuran Dialog Air Malaysia-Belanda kali keempat ini wajar diiktiraf sebagai suatu wahana percambahan fikiran, pengalaman, teknologi dan kepakaran antara negara. Selain daripada itu, secara komersialnya, saya juga menganggap dialog ini juga berpotensi untuk meneroka peluang-peluang perniagaan dan pelaburan baru yang memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kagum dengan kreativiti Belanda dalam menangani isu pencemaran sumber air, antaranya penganjuran plastik tourism atau pelancongan plastik yang bertujuan untuk membersihkan terusan kota Amsterdam daripada sisa buangan plastik. Tidak ketaluan juga
Jika dikatakan Belanda sangat terkenal dengan barisan kepakaran teknikal dan timbunan hasilan penyediaan air yang sangat bermanfaat di seluruh dunia. Malah, saya dimaklumkan ramai jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mendapat latihan intensif daripada Institut Pendidikan Belanda seperti Universiti Teknik DAF atau TU DAF dan IHE DAF Institute for Water Education atau IHE DAF. Tahniah dan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Selain itu, dalam bidang pendidikan, saya mencadangkan agar Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia atau ringkasnya NAHRIM dapat menjalinkan kerjasama dengan KWR Water Research Institute untuk menjalankan pendidikan dan inovasi sektor air. Kerjasama ini boleh dimeterai dalam bentuk memorandum persefahaman ketika Expo Dubai 21 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, strategi KASA dalam menangani isu pencemaran sumber air adalah menerusi pendekatan struktural dan bukan struktural. Bagi pendekatan bersifat struktural, KASA menerusi agensi Jabatan Pengairan dan Saliran mewujudkan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu atau Integrated River Basin Management IRBM. IRBM ni memberi penekanan kepada 4 aspek utama, iaitu memastikan kecukupan air, kebersihan air, kekurangan risiko banjir dan kelestarian alam sekitar. Selain pada IRBM, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia juga menerbitkan Manual Saliran Mesra Alam atau Urban Stormwater Management Manual for Malaysia pada tahun 2020. Manual ini merupakan satu kaedah kawalan di peringkat punca yang melibatkan kawalan kuantiti seperti banjir kilat dan kawalan kualiti seperti pencemaran yang menjadi syarat kelulusan suatu pembangunan yang melibatkan infrastruktur saliran oleh semua agensi persekutuan, negeri dan pihak swasta. Bagi pendekatan bukan struktural pula, KASA memberi penekanan kepada pembudayaan, kesedaran dan perubahan sikap masyarakat terhadap penjagaan sumber air berdasarkan prinsip nature-based solution. Pendekatan ini juga turut melibatkan kebersamaan masyarakat secara lebih menyeluruh. Contohnya, KASA sedang membina dan menyelenggarakan denai-denai sungai yang kini telah pun menjangkau lebih kurang 200 km dan akan berusaha bagi mencapaikan sasaran kita 5,000 km menjelang tahun 2025. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KASA juga membuat pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 sebagai langkah punitif ataupun langkah akhir ke arah penjenayah alam sekitar. Dan kita telah pun menubuhkan UCJ, Unit Jenayah Alam Sekitar, bagi menangani isu ini. Jumlah denda dan tempoh hukuman penjara akan dinaikkan setimpal dengan kesan buruknya ke atas kehidupan rakyat dan kerugian ekonomi negara. Saya jangka pindaan-pindaan kedua akta ini akan dapat dibentangkan di Parlimen pada tahun 2022 nanti insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya inisiatif yang akan diperkemaskan, termasuklah aktiviti penguatkuasaan, penggunaan peranti teknologi terkini, kerjasama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam pengurusan unit cegah jenayah alam sekitar dan pemerkasaan aktiviti sukarelawan dan yang lebih sistematik insya-Allah. Pendekatan holistik yang akan dan sedang dilaksanakan oleh KASA akan mampu melestarikan air dengan lebih berkesan. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan sekalian, saya dengan penuh harapan besar agar kedua negara Malaysia dan Belanda memperolehi manfaat besar dalam mencari solusi tuntas bagi permasalahan yang akan berlaku. Dan saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan dialog ini secara langsung atau tidak langsung. Semoga dialog ini berjalan dengan lancar dan mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mencambahkan idea-idea yang bernas bagi mencari usaha ke arah kelestarian sumber air negara. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Dialog Air Malaysia Belanda kali keempat bagi tahun 2021. Semoga dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Siru ala barakatillah. Terima kasih semua pihak dalam menjayakan usaha ini. Sekian. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.